أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين وجعلنا من المسلمين. نصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق واهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya kerana diberikan peluang untuk kita semua pada pagi ini untuk terus berada di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga majlis yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat rahmat untuk berserta dengan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga mana kita sentiasa mendapat redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan lagi mudah-mudahan kita semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimakbulkan sebaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana diberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang salih di sisinya insya-Allah taala. Amin. Dan tak lupa juga selawat dan juga salam ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah taala. Amin. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi perbincangan kita, masih lagi di juzuk yang ke-30 surah An-Naba ayat yang ke-11, 11 lebih kurang. Biasa insya-Allah kita akan baca dahulu. Mudah-mudahan pahala bacaan Al-Quran ini menjadi timbangan amalan soleh kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 10. Waja'alna al-laila libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita dah baca beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, kerana memang itu janji daripada Allah dan juga Rasulnya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, memberi syafaat kepada pembacanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita baca dan juga kita tadabbur, kita fahami dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambung kita perbincangan pada ayat yang ke-10 pada petang ni, pada pagi ni. Jadi kita ambil balik pada ayat yang ke-10, walaupun kita berhenti hari tu pada ayat yang 11. Ini untuk kita remind balik, kita tengok balik dan juga kita ingati balik kan perbincangan kita hari tu. Jadi masuk bab ini adalah bab penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menciptakan seluruh makhluknya, yang dinamakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Mana di situ kita tengok, kita memang tahu dah kan, Tuhan sekalian alam Allah Taala zahirkan kepada mana? Al-Alamin, sekalian alam. Kita ni masuk alam, manusia alam. Binatang, haiwan, langit, bumi, semua alam. Secara umum. Kan secara umum Allah Subhanahu wa taala sebut banyak dalam Quran. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Banyak dalam ayat Al-Quran ni banyak alamin tu secara umum. Jadi hari itu daripada ayat apa? Daripada ayat alam naj'alil arda mihada, daripada ayat yang ke-6 kita tengok. Ini tafsir dia. Secara tafsir ni, alam ni yang Allah Subhanahu wa taala diciptakan alam tu apa dia? Daripada bumi yang berhamparan. Ayat yang ke-6 ni. Kan bumi yang berhamparan ni, yang terhampar luas ni, itu adalah alam. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu adalah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Sama juga wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan semua yang pentadbiran ditakbirkan, alam ini ditakbirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sehingga mana hari itu kita dah berhenti pada bab ni, mana tidur. Kan tidur kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut apa, ada izughashikumun nu'asa amanatan min, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Apa dia maksud ketika mana Allah Subhanahu wa taala kata, pada ketika Allah melindungi kamu dengan mengantuk, kata Allah Subhanahu wa taala, iz yughashshikumun nu'asa amanatan min, dan mengantuk itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai anugerah pengurniaan kepada kamu dan juga ketenteraman kepada kamu daripada limpah kurnianya.
Kita hurai panjang lah sebab mengantuk hari tu kan. Kalau tak mengantuk pun masalah, kalau tak tidur pun masalah. Kan masalah besar kepada kita. Jadi sampai di situ Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, sebut mengantuk ni pun dia bagi anugerah. Kan anugerah kepada kita. Anugerah ni apa dia? Satu kenikmatan. Kan boleh tidur ni satu nikmat. Tak boleh tidur satu masalah yang besar pada kita. Kan gitu. Jadi kita kena sedari sampai tahap macam tu. Sampai tafsil dia, orang panggil apa? Detail dia. Dalam bahasa kita ni detail. Yang kata Rabbal Alamin ini detail dia sampai tahap macam tu. Belum lagi cerita detail yang lain. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kan. Dalam Quran, dalam surah yang lain. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala detailkan tentang penjadian kita kan. Dalam hadis pun dah sebut kan sampai berapa 40 hari, 30 hari semua 120 hari ditiupkan roh kita, detail kejadian manusia sampai tahap macam tu. Kan disebut. Kan? Tak apa. Jadi kita terus pada ayat yang ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kan wa ja'alna, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan perkataan ja'alna, kami yang jadikan. Kami itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ta'zim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kekuasaan yang boleh melebihi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak mengatakan diri dia kami. Bukan menunjukkan kata banyak, tapi menunjukkan kata kebesaran dan juga kehebatan dan juga kekuasaan dia tidak ada tandingi oleh orang lain. Tidak ada satu kuasa pun seperti mana kita sebut sebelum ni, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Habis. Kan kita tanzih kat situ habis dah. Kan? Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kecelaan dan juga sifat kekurangan dia. Kan kita baca pada surah Yasin yang terakhir daripada ayat dia, fa subhanallazi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang kita baca, faham tak kita baca ayat yang terakhir tu? Kan? Apa yang dimaksudkan dengan fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un? Maha suci Allah. Kan? Maha suci Allah, suci daripada apa? Sifat tercela, sifat kekurangan, sifat daif. Lagi apa sifat dia? Sifat tak mampu. Tu. Kerana apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allazi biyadihi, kerana di tangannya, biyadihi malakut, segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan pemilik segala kekuasaan, dan juga dialah Tuhan kan yang memiliki segala kekuasaan. Wa ilaihi turja'un, kata Allah, dan kepadanya, hanya saja kepadanya kamu semua akan kembali. Kamu semua tu siapa dia? Termasuk dengan kita. Tak kira kufur, tak kira beriman. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang tadi nak tanzih yang mana? Nak menafikan yang mana? Yang di atas tu. Menafikan apa dia? Menafikan sifat kekurangan dan juga kecelaan Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas ayat-ayat sebelum dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata fala yastati'una nasrahum, kan? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Semua aku mampu hidupkan kamu semula seperti mana kamu aku jadikan pada awal dahulu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga di sini. Kan? Dan kami jadikan an-nahar, maksud dia apa? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala mampu jadikan siang hari. Kejadian siang hari itu pun, siang hari yang kita ada hari ini pun sebagai diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan, makna dijadikan. Di sini digunakan dengan kalimah ja'ala, bahasa Arab kan ja'ala jadi. Kan ja'ala jadi, tambah na jadi apa? Fi'al apa? Mudhari'. Kita belajar itu kan. Fi'al madhi yang dah lepas, mana kami telah jadikan. Kami telah jadikan siang hari ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma'asya, untuk kehidupan kamu. Makna telah ni apa dia? Kami sediakan. Ayat ini Allah Taala kata apa? Kami telah jadikan siang hari ini, telah jadikan siang hari ini apa dia? Kalau kita tengok pada tafsiran lain, dia kata apa? Kami telah sediakan siang hari ini untuk kamu ma'asya. Apa dia ma'asya? Kehidupan. Nampak tak? Sampai siang hari pun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagi kita, sediakan pada kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam je kepada kita, masalah. Ya kan? Tadi kita tengok waja'alna al-laila libasa, kami telah jadikan, maknanya kami telah ciptakan, kami telah sediakan malam ini untuk waktu rehat kamu.
Kan waktu untuk kamu berehat, waktu kamu tenteram, kamu aman pada waktu tu, aman malam. Kan aman malam. Hari ni tak tahulah aman ke tak kita. Orang selalunya yang tak aman pada waktu malam ni orang banyak hutang. Tidur tu sedia gini lah tidur. Alah, bila nak selesai hutang aku, tak aman-aman kan. Kan yang tak aman waktu malam ni selalunya kawasan tu banyak orang pencuri, perompak. Allah, duk fikir. Kan macam-macam. Itu orang yang tak aman kan. Kalau yang biasa memang Allah Ta'ala kata, malam ni aku jadikan waktu yang tenteram bagi kamu. Kalau tu kita tengok malam sunyi tak, sunyi je. Siang hari ni bising macam-macam, bumbam sana sini, bunyi sana bunyi. Kan itu sebabnya kalau orang buat bising waktu malam kita marah. Apa ni, woi, pukul 3 pagi orang nak tidur lah. Kan memang fitrah dia gitu. Sama juga pada siang hari, kalau orang buat bising kita marah tak? Kalau kita marah, orang ni apa ni semua, orang kata apa, kata ni waktu kerja lah. Kan orang kata gitu. Betul tak? Itu fitrah, betul. Nak bagi fahamkan apa dia, siapa yang sediakan malam dan juga siang ni, tu Allah Ta'ala kata ni, wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami yang telah jadikan, yang diberi makna kami yang sediakan. Yang orang lain tak ada kuasa, yang lain boleh sediakan. Siapa boleh sediakan malam? Siapa bolehkan sediakan siang? Kan? Yang ni yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata apa dalam Quran, golongan yang baik ini, yang menggunakan akal fikiran mereka ni, siapa dia? Ulul albab. Ulul albab ni siapa? Ulul albab ni adalah mereka golongan-golongan yang mempunyai akal fikiran, yang mana hati mereka hidup. Dia tengok malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam dan juga siang untuk kami. Macam kita sebut baru ni, yang kita sebut pada minggu lepas, takkan mungkin kita boleh kufur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi. Sebab malam dia bagi, dia sediakan, siang dia sediakan, apa lagi, bumi disediakan untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain, Allah Ta'ala kata apa dia? Famshu fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Allah, berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, wabtaghu min fadlillah, ambillah rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai macam tu disediakan kepada kita. Kan, tapi kenalah, jangan main suka sebat dia tafsir ke otak dia kata tak apa, Allah Ta'ala kata dah dalam Quran ni pun hak aku kira langgar semua, tak boleh lah. Kan dalam hadis pun dah sebut dah. Kalau kita tengok dalam hadis, kitab hadis 40, hadis yang ke-6 kan, Nabi sebut apa? Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Halal itu telah nyata dan juga haram pun nyata, tak boleh langgar hak orang. Ini umum. Makna umum dia bagaimana? Allah Ta'ala dah sedia dah, kamu usahalah. Kan rezeki itu dah disediakan kepada kamu. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dah cukup dah cara kamu cari rezeki tu. Carilah di mana-mana pun. Sebab ini adalah muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famshu fil ard. Allah kata, bertaburanlah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertebaran kamu, pilah cari di mana-mana pun. Kan? Wabtaghu min fadlillah, ambillah rezeki yang telah disediakan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada masalah pun. Kan gitu. Jadi sini bersangkutan dengan ayat tadi, bersangkutan wa ja'alna an-nahara ma'asya, kan kehidupan kita. Ingat macam ni kita melalui kehidupan kita daripada kita bangun tadi. Kan bangun kita tadi, kita jemaah subuh, ada hari ni bukan hari cuti, tak ada kuliah subuh lah. Kan kuliah subuh mungkin kita duha, kita zikir, kita wirid dan sebagainya. Kan lepas tu kita main sini kelas Ustaz Syahidan tadi, kita tunggu sampai 12.30 lagi. Ini ma'isyah, kehidupan kita. Ma'isyah ni ada dua kehidupan. Sama ada kehidupan itu jalan yang diredai, jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun ma'isyah jalan yang tidak diredai. Dua kita boleh pilih. Kan kita boleh pilih jalan yang kita nak mana. Kalau jalan macam ni, alhamdulillah lah, baguslah. Kan pergi bekerja bagus tak? Bagus. Orang yang bekerja baguslah, pergi bekerja. Bekerja pun ibadah juga. Kan ma'isyah, kehidupan kita. Bekerja pun bagus juga. Pergi mengaji bagus tak? Bagus. Kan tapi kena tengoklah keutamaan. Tak hidup mengaji saja, kerja tak mau, setengah orang ada. Kan setengah orang ada. Saya pernah ditanya oleh seorang, dia tanya dia masalah abang ipar dia kata macam mana dia nak selesai masalah abang ipar dia kata,
Saya tanya apa masalah dia? Dia tak mau kerja lah. Sebab apa? Dia kata dunia nak khidmat dah, kena duduk atas jadah, dia kata. Allahu Rabbi. Lepas tu dia kata macam mana saya nak buat Ustaz? Anak dia ramai Ustaz, anak-anak sekolah apa semua. Lepas tu duduk kerja minta bantuan daripada kita. Macam mana Ustaz? Oh, saya kata letih macam ni. Kan? Kerja selagi tak mati kena kerja. Kan? Ngaji pun kena mengaji, ibadah pun kena ibadah, kena sesuaikan lah. Kan? Kena atur, susun. Dia kata apa? Oh, tak boleh. Dia kata dunia dah nak kemat dah, dia kata tak boleh kerja. Takut tak masuk syurga. Pula. Kan? Pula. Jadi jawapan dia, saya bagi jawapan bahasa senang. Saya kata ibadah tiap-tiap hari tu dengan meninggalkan tanggungjawab belum tentu masuk syurga. Kan? Belum tentu masuk syurga. Kan? Sebab apa? Nabi SAW pernah menjawab soalan daripada siapa? Daripada para sahabat. Para sahabat tanya kan tu dalam kitab hadis 40 pada. Kalau kita ada belajar, para sahabat tanya, kalau aku semayang saja, aku puasa saja, aku haji saja, aku zakat saja, aku tak mau buat benda lain, boleh masuk syurga tak? Sahabat tanya pada Nabi. Nabi kata pada, qala na'am, ya. Kan? Ya, boleh masuk syurga. Tak ada masalah, sebab itu fardu syariat. Kan? Yang wajib kita buat. Nabi kita jawab, ya, boleh, tak ada masalah. Kan? Yang lain tu sunat belaka, orang panggil apa? Bonus. Kan, bonus untuk kita naikkan makam dan juga darajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengerjakan sunat, meninggalkan wajib, tak betul ya. Kan? Ini cerita pasal ma'isyah, kehidupan. Tak betul lah kita duk kerja buat yang sunat ni. Kan? Malam bangun tahajud tapi pagi subuh tak semayang. Betul ya? Salah. Kan malam tu dia baca Al-Quran apa semua. Kan? Subuh tak semayang, tak kena. Kan itu wajib tinggal. Kan? Dia sedekah. Contoh cerita sedekah. Sedekah ni banyak. Sedekah. Bila main tak nak bayar zakat, dia tak mau banyak zakat. Tak apa, dia kata aku sedekah banyak dah. Masalah juga. Kan? Betul? Tak betul lah cara tu. Kan? Nampak? Dekat situ. Itu ma'isyah. Kehidupan kita. Makna kena kehidupan ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, kan termasuklah dia zahir dan juga batin kita. Kena susun bagi elok. Kan gitu. Memang kehidupan ni disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita. Siang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Mana kita carilah ruang untuk beribadah, carilah ruang untuk rezeki, carilah ruang untuk kehidupan kita sebaik mungkin. Sebab kita nak, kan banyak dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa dia, sampai mana makan pun ibadah. Kan makan kita pun ibadah. Sekiranya mana diniatkan dengan ibadah. Ini benda tu tak jadi masalah. Tapi yang pentingnya kita menggunakan akal fikiran kita dengan sebaik mungkin, selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini termasuk dengan golongan ulul albab, yang mana hati mereka hidup. Dan ulul albab hati mereka hidup. Dia tengok, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un. Kata Allah Subhanahu wa taala kan dalam surah Al-Baqarah. Kan? Sesungguhnya kami ciptakan khalqis samawati wal ard. Kan kami ciptakan langit dan juga bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tu dia suruh kita tengok. Kami yang ciptakan, kami yang sediakan. Kan? Tapi bagi manfaat kepada siapa? Ulul albab, bagi mereka yang mempunyai fikiran, mempunyai akal yang betul. Kan, menggunakan akal mereka. Tengok, oh macam ni kita tengok, Allahu Akbar, hebatnya ciptaan malam dan juga siang. Patutkah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dalam Quran Allah Subhanahu wa taala duk cerita pasal, saya ulang lagi, pasal Allah Taala cerita pasal apa? Pasal kejadian dia, penciptaan dia. Kenapa? Supaya manusia itu yakin yang Allah Subhanahu wa taala ini wajib disembah. Kan, yakin Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang patut disembah dan juga bukan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan ayat yang saya dah sebut sebelum ni pun sama. Kan dia cerita Tuhan yang mana? Yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan manusia, yang menurunkan hujan. Kat sini sama tak? Surah Al-Baqarah itu saya baca sama tak? Kan? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Yang mana menurunkan hujan
kan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan supaya menjadi rezeki kepada kamu. Sama juga kita tengok ayat kat sini kan, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa, yang mana Tuhan itu yang menciptakan bumi sebagai hamparan kan, was samaa binaa, dan juga Tuhan yang menciptakan langit. Yang 7 petala langit tu kita tengok sini, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Was samaa binaa, dan juga menciptakan langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ni Allah tafsirkan lagi, detailkan lagi. Pada ayat tadi kita tengok, oh langit je, Allah Taala ni menciptakan langit. Oh langit yang kita nampak je. Tapi Allah Taala nak tafsirkan lagi dengan kehebatan dan juga keagungan kuasa dia yang kita tak tahu, yang hanya Quran saja bagi tahu. Tak ada manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh tembus kepada langit yang ke-7. Tak ada lagi manusia. Kan, yang klaim sampai ke matahari, sampai ke bulan tu saya pun tak tahu betul ataupun tidak sampai ke sana. Sebab apa? Sekejap kita tengok ayat dia. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ni satu-satu. Ini detail. Tadi ayat umum, was-samaa binaa, Tuhan yang menciptakan langit. Kan kita tengok gahnya langit, tak ada tiang, tak ada tali yang bergantung, hebat langit. Siapa yang pegang langit ni? Tak ada. Tak ada satu kuasa yang boleh melawatkan kekuasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Taala detailkan, wa banaina fawqakum, dan kami ciptakan, dan kami telah ciptakan pada, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami telah binakan. Dengan perkataan bina ni lagi hebat. Kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan perkataan wa banaina? Kan? Kita selalu sebut kalau buat bangunan kita kata bina bangunan. Kan, bina masjid. Hebat binaan. Kan? Hebat binaan dah. Ni seolah-olah gitu lah. Kan? Dalam tu ada apa, konkret, kan? Besi dan sebagainya. Makna penciptaan langit ini, itu ada satu hadis disebut mencipta langit dan juga bumi ni lebih susah daripada mencipta manusia bagi Allah. Kan? Susah tu makna apa dia? Bukan susah bagi Allah. Kan? Bukan susah bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala tak ada masalah, kun fayakun ya. Dia nak petik jari, contohlah kan, kun jadi maka jadilah. Bukan susah tidaklah. Dan perbezaan maknanya nak bagi tahu pada hadis itu, tu yang dikatakan tu, kan? Yang nak sebut, nak sampaikan susah tu apa dia? Nak kata hebat Allah Subhanahu wa taala boleh cipta apa saja. Kan? Mana diciptakan, dibinakan oleh Allah Subhanahu, telah dibinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fauqakum, di atas kamu. Langit tak duduk bawah, di atas. Allah sebut, mention satu-satu. Fauqakum, di atas kamu, sab'an shidada, 7 tingkat, kata Allah Subhanahu wa taala. 7 petala langit yang bertingkat-tingkat, shidada, kukuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang sangat kukuh. Sampai hari ni kita hidup, daripada awal sehari umur kita sampai hari ni, kita tak dengar lagi kata langit runtuh. Kan, jambatan runtuh dah sampai kedai Megelar tak siap gitu. Jambatan runtuh ada, Megelar tak siap lagi. Kan, kita tak pernah dengar lagi kata langit runtuh. Kan, daripada zaman tok kita, tok wan kita tak pernah dengar lagi orang riuh kata, "Wih, langit runtuh." Tak ada. Kan, dia nak runtuh bila langit ni? Nanti lah. Kan, kita masuk part yang nanti, part ketiga ni. Tu masa tu baru kita tahu bila dia nak runtuh. Kan, bila dia nak runtuh. Sebab apa dia runtuh langit tu? Kan, sebab apa? Dia ada sebab lah. Sekarang ni tak lagi, jangan duk risau macam tadi nak duk atas tikar. Kan, nak duk atas tikar sejadah aja nak berzikir, tak usah duk risau orang tu. Kan, belum lagi. Kan, belum lagi. Masa tu belum lagi, belum sampai lagi. Kan, masih lagi orang panggil apa? Masih lagi kukuh dan juga utuh. Masih lagi perlu selagi mana orang panggil apa? Tanda-tanda besar kiamat tak keluar, jangan duk risau lagi. Kan, tak ada masalah. Sekarang ni baru tanda-tanda kecil baru. Kan, kita hidup jalanilah kehidupan kita macam biasa, tak ada masalah pun. Kan, kehidupan kita biasa, tapi kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni detail. Kan, tadi sebut pasal umum, ni sebut pasal detail. Kan, 7 petala lagi atas ni kita pun tak tahu apa yang ada. 7 langit ke 7 yang kita tahu dalam peristiwa Isra' Mi'raj sajalah. Kan, langit ni ada Nabi ni, langit ni ada Nabi ni. Kan, atas ni kita pun tak tahu apa yang ada.
Kalau kita tengok satu benda yang sangat mustahil pada akal kita, kan, sangat mustahil pada akal kita, macam mana boleh duduk atas tu? Kan Baitul Ma'mur duduk di atas tu, macam mana ni? Pada hadis yang lain ada laut kan, di atas langit tu ada laut yang sangat hebat. Macam mana Allah Ta'ala buat? Itu satu kekuasaan yang sangat hebat, yang tak mungkin untuk kita menolak, kan? Yang tak mungkin untuk kita menolak. Memang di sini semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu, beritakan dekat Al-Quran ni, tamparan hebat kepada mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah mungkin? Kan cerita pasal kejadian pun tak jadi, pasal kejadian kamu pun tak jadi, suruh tengok langit pun tak jadi, tak tahu. Maknanya pada semua dah dicerita, semua dah bagi tahu. Kalau kufur juga memang patutlah, kan kita bagi tahu dah minggu lepas kan, memang patutlah kalau diazab pun nanti. Kan itu sebabnya nanti mereka kata apa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Qala rabbirji'un. Di akhirat nanti sebab apa dia kata pada qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia ini. Sebab apa? Inni a'malu salihah fima tarakt. Kan sesungguhnya aku ingin beramal soleh dengan apa yang telah aku tinggalkan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa tu tak ada apa lah, kan, tak ada apa. Nak minta balik dunia, memang dunia pun dah tak ada. Nak balik dunia lagi, nak minta balik dunia pun dah tak ada, kan? Memang yaumul mahsyar, yaumul hisab. Lepas hisab pergi mana? Syurga dan juga neraka, kan? Dua tu je, nak pergi mana lagi, kan? Itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa banaina fawqakum sab'an shidada, kan? Kalau nak cerita tafsir dia, memang nanti kita cerita yang lain, kan? Memang banyak orang panggil apa? 7 petala langit yang bertingkat-tingkat di atas, kata sangat kukuh, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sangat kukuh. Kan kita pun nak buat bangunan pun letih kak, besi kena ukak dulu, betul tak? Kan besi diukak, kalau silap kira tu runtuh. Tak tahulah, saya bukan engineer, kan, tapi duk tengok, duk dengar berita lagu tu lah depa cerita, kan. Kan depa cerita lagu tu sebab baru ni pergi tengok Tafi saya di Perak tu tengah duk buat surau macam tu lah, kan, duk bincang dengan yang orang buat dia tu, kan, duk tanya dia kenapa pakai besi ni mahal, pakai yang murah sikit tak boleh? Dia kata boleh Ustaz, kan, 3 tahun Ustaz pakai kena buat lain. Dia kata runtuh. Oh ya ke? Kan bagus jugalah, kan, dia bagi tahu kita, kan. Kita tanya dia lagi, kan, boleh tak kalau ni kurang sikit sebab kita nak kurang kos, kan, kurang kos. Kita pun bukan ada sangat, sebab harap pun harap daripada orang je infak dekat kita, kan, gitu. Dia kata boleh, saya boleh buat apa yang Ustaz nak, tapi itu dia saya tak pun tanggung lah, kan. Kalau runtuh lagi macam mana, dia kata, kan, runtuh lagi nanya, dia kata, kan, sebab dia kata kalau saya buat ni memang saya ikut spek DKR, kan, dia kena senang. Esok Ustaz nak mohon CF ke apa senang, dia kata, kan, gitu. Itu kita, kan, tu kita, kan, tu kita pun kira macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih hebat macam tu, kan, lebih hebat. Jadi seterusnya pada ayat yang 13 kita tengok waja'alna sirajan wahaja, kan, dan kami ciptakan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kami telah ciptakan sirajan wahaja, dan bukanlah kami ciptakan, dan kami ciptakan matahari sebagai lampu yang amat terang, kan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matahari, kan, semalam kan gerhana bulan, masjid buat solat tak semalam? Buat. Saya lalu dah pukul 1 lebih, tengok gelap je, saya balik dah terlelap. Dia jaga-jaga pukul 3, tak ada harapan, dia kata. Akan sendiri je lah, ingat nak main lah semalam. Saya lalu sini dalam pukul 1.20, saya balik daripada KL, tengok gelap, tak ada orang ni kot. Tak ada orang, tak apa, balik dululah, balik dulu Zat, 2.30 terlelap lah, bangun 3.30. Allah, lepas habis lah. Lepas habis lah, tak apalah kata, kan. 15 orang ramai kat tu. Okey lah. Oh. Ayat baca banyak. Memang kalau ikutkan dia kena baca apa? Baqarah sampai habis. Pakai ambil kerusi belakang, lepas tu duduk belakang. Pak Imam seorang. Kan? Kena rakaat kedua Ali Imran sampai habis pula, Al-Fatih, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah. Tu dia. Semua kena habis belakang. Kan? Kalau ambil kerusi pakai duduk belakang tak apa, bagi-bagi salam ni aku seorang, Pak Imam kata.
Aku seorang ada patut kena dapat tinggal. Lalah pakai 2 rakaat tu ya. Kan? Jadi di sini kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nampak ah? Allah Taala sebut apa? Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan, kami sediakan, kami ciptakan sirajan wahaja, matahari itu sebagai lampu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang amat terang. Sebab apa dia kata matahari itu sebagai lampu? Sebab matahari itu mengeluarkan cahaya, haba, panas dan sebagainya daripada matahari. Kan penafsiran dia kata apa, matahari ni dia menghasilkan cahaya, tenaga dan juga haba. Kan sebab apa? Kita tengok cantiknya percaturan dan juga susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberikan kesempatan waktu untuk kita habiskan kat sini. Tengok Allah Taala susun, tengok hebatnya Allah Taala susun, hebat. Sekali kita sampai habis pada wajannatin alfafa, sebab kita renung sekejap. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia berpunca daripada mana? Daripada matahari. Tengok, matahari jadikan lampu dan juga cahaya. Kan? Cahaya, haba, semua keluar daripada dia. Diciptakan oleh siapa? Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menciptakan matahari. Tak ada, tak boleh buat. Tuh kehebatan dan juga keagungan. Kita hari ini kita beriman, kita rasa tak ada masalah. Memang bagi kita tak ada masalah. Ini sebagai orang panggil apa? Meningkatkan iman kita. Lagi kita tahu, lagi kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang hari-hari kita sebut ni, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kuasa dia macam mana? Kan selalu kan saya lontarkan persoalan macam tu. Kuasa dia bagaimana? Yang kita duk sebut ni kuasa, selalunya kita duk pandang benda yang kecil je. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekecil itu yang seperti mana kita sangka, tak? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan dia kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi dengan apa yang kita fikirkan. Kan? Melebihi dengan apa yang kita fikirkan. Kan? Itu apa dia? Habib Ali Zainal Abidin dia kata apa? Yang mereka viralkan tu, dia kata apa? Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan apa yang kita fikir, kudrat kita. Kita fikir dengan apa yang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala mampu bagi. Kan? Kadang kita minta benda yang kecil je dengan Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala mampu bagi besar tu je. Kita minta lebih daripada tu. Kan? Lebih daripada tu. Kan gitu. Nampak? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kuasa dia unlimited. Tak ada tandingan. Dia boleh mampu nak buat apa-apa saja, mampu. Tengok pada banyak dalam ayat Al-Quran menceritakan tentang bulan, bintang. Dalam surah Al-Mulk pun ada cerita bulan, bintang, matahari. Lagi apa dia? Alam dalam-dalam tu. Dia panggil apa dia? Alam cakrawala. Dan banyak sangat Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ni. Sebab apa? Sebab ta'zim dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia patut fikir dan juga manusia patut insafi. Diri mereka ini bukan siapa-siapa. Mana dia apa? Hebat macam mana pun kamu, mungkin sesama manusia kamu bolehlah peleceh orang. Orang kata kan dalam bahasa kita peleceh orang. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kamu tiada tandingan. Kan tiada tandingan. Dalam satu hadis yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, contoh yang kita boleh pegang, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Sekira mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, sekira mana dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebesar sayap nyamuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beri minum kepada orang yang kufur. Mana nothing, tak ada apa bagi Allah Subhanahu Wa Taala dunia ni, tak ada apa. Yang kita dok rasa hebat sangat, kita di dunia ni hebat, kan? Kita intelijen, orang yang ada ilmu hebat, kan? Aku ustaz yang termasyhur, hebat dah. Jangan. Contoh, kan tengok orang ni apa kata korang, leceh orang sana, leceh orang ni, tak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah kata apa dia? Kalau dunia ni ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Nescaya Allah tidak akan berikan orang yang kufur itu minum. Tak ada apa bagi Allah Subhanahu Wa Taala, apa. Tu saya dah sebut dulu. Tak mau beriman, tak apa, tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan?
Tak ada masalah pun bagi Allah Ta'ala. Tak mau beriman, sudah. Kan? Tapi tunggulah nanti. Tak mau ikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni ramai di akhir zaman ini. Hari ni bukan akhir zaman. Memang akhir zaman lah. Kan? Hari ni ramai sebut ikut suka je. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang syariat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah perintahkan ikut suka, keluar mulut dia. Seolah-olah dia tak mati. Ini golongan pada mana? Golongan yang tidak percaya adanya hisab dan juga baik buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut suka. Sebut kan, ikut suka. Lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan kalau kita sebut sama manusia tak ada masalah lagi, itu pun dikira dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sombong dan juga angkuh dalam diri sesama manusia pun dikira dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi cuba kita fikir dan juga kita renungkan, sombong dan juga angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak duduk di mana tempat kita? Patut ke tak patut? Nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala asingkan dia. Ni hampa duduk bersama dengan golongan-golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut ke tak patut? Kan? Sesungguhnya patutlah. Kan di dunia dulu hampa ingkar, aku dah beritahu dah, aku ni siapa? Tuhan yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi, yang menciptakan semua yang apa kamu hajati di dunia dulu. Aku yang cipta rezeki kamu, aku yang tulis, aku yang dah sediakan. Kan? Ajal kamu aku yang sediakan, hidup kamu aku yang sediakan. Sampai jodoh kita pun Allah Ta'ala sediakan. Kan? Bikats bi arba'a kalimat, kata Nabi SAW, ditiup dia roh, kan, ditulis dengan 4 kalimat ni. Syaqiyun aw sa'idun, bahagia ataupun sengsara, kamu pun disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai tahap macam tu. Di mana kita? Di mana kita? Saya nak relate kan supaya benda ni kita faham. Betapa besarnya, betapa agungnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang wajib kita geruni, yang wajib kita takut, yang wajib kita patuh dan juga kita berada di syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada argument. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh aku sembahyang kalau Allah Ta'ala tak berhajat? Ada orang cakap macam tu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak berhajat, kenapa suruh aku beriman? Payah nak jawab kan, kena golongan etis tu, mati nak jawab kenapa kan, yang tak percaya kepada Tuhan. Ada golongan daripada Melayu, baru ni saya tengok 2 hari lepas viral dalam Facebook kan, etis Melayu kita kan, yang mak bapaknya Islam kan, tak tahu mak bapak dia tahu tak tahu dia etis, yang tak percayakan Tuhan kan. Dulu masa di Afim Bank, saya masa tu ada tugas sekejap di Afim Bank orang di Jalan Midah, ada seorang Cina etis. Kalau jumpa dengan dia tanya macam-macam. Why? Kan dia tanya bahasa Inggeris, pasal apa hang percaya Tuhan? Kan? Push, dia punya soalan kita pun pening kepala. Kan? Saya punya bos masa tu, dia kata apa? Habislah ustaz, kalau dia tahu ustaz ni ustaz matilah ustaz. Dia siap hugut ni masa mula-mula masuk. Kan Afin Investment Bank dekat Jalan Midah. Dia siap warning, dia kata, ustaz jaga-jaga dia ni ustaz. Dia tahu dia ustaz memang siap lah dia kata. Pakai duduk dengan dia lah. Kan. Tapi gitulah. Pengingat saya dia tak tanya banyak, dia ego gitu je lah. Kan. Tapi bagus. Dia tak emosi, tu dia bagus lah. Kan, tak emosi. Tapi dia punya pemain kita, Allahu Akbar. Dia pemain kita cukup-cukup pun. Pemain, ya Allah, kita kalau hilang sabak nak tumbuk juga dia ni kuasa. Kan. Kita duk cakap benda dia tak boleh terima. Kan. Dia sampai dia buat macam mana? Dia kata dia koyak kertas kan, dia koyak kertas, dia bagi contoh pada saya kan, dia koyak dia bagi dia kata you tunjuk kan bukan tu, dia koyak kertas dia saja, lepas tu you tunjuk dekat I, dia kata macam mana you punya Tuhan bagi rezeki dekat you kan. Tengok I kerja, ini kertas saja, ada kata ini kertas saja I kerja, I ada, dia ceritalah harta-harta dia. Dia argue kita, mana you Islam kan, dia kata you Islam, dia koyak kertas dia bagi, you tunjuk mana you punya Tuhan bagi rezeki dekat you, tengok you ada berapa bilion, you ada berapa, ui mati dan nak jawab kan. Kita memang tak ada lah kan gitu, tapi dia cerita dia ada berapa aset dia apa semua kan, dia reminder kat situ
You tunjuk mana ni kata you Tuhan you sayang dekat you. Kita orang memang kita nak jawab macam mana? Kan kita jawab, oh letih nak jawab dengan dia. Kita boleh jawab apa dengan dia? Tu rezeki you, rezeki I macam ni lah. Kan. Dia peleceh kita pula. Kalau macam tu you buat apa? You beriman Tuhan you tak sayang sama you lah. Kan you hidup dunia pun susah-susah apa semua. Oi pening ni. Kan. Macam mana aku nak jawab dengan dia ni? Last sekali saya kata, tak apa. Kan minggu depan aku jawab boleh tak? Dia kata tak boleh. Sekarang pula mau jawab. Tak apalah minggu depan aku jawab. Kan. Tak apa. Saya kata minggu depan aku jawab. Kan. Apa dia? Kita pun pening fikir. Macam mana dia ni gua aku ni? Kan dia fikir. Sebab kita jawab dia Quran hadis tak boleh sebab dia main logik. Etis dia logik. Aku nak kena cari logik dulu. Kita apalah otak tahu pun tahu ni juga kan. Macam mana aku nak fikir logik dengan dia ni? Kan. Nampak? Payah dengan main. Etis ni sebab tu dia tak percaya Tuhan. Kan. Tak percaya Tuhan. Kalau yang boleh terima hadis Quran tak ada masalah, boleh dengar hadis Quran ni kita boleh lagi argument. Lepas kita bagi jawapan logik tu baru kita boleh bagi hadis Quran. Tuhan pun dia tak percaya, dia nak percaya Quran. Dia nak percaya hadis. Itu siapa dia tanya? Tu Muhammad siapa? Ini Quran siapa? Buku apa? Hoi mati. Ni dia nak jawab. Ini boleh percaya kah? Sedangkan yang Islam yang kita pun hari ni ada masih ada yang mengatakan Quran ni betul ya? Islam tu. Betul ya? Kita boleh percaya dekat ni Quran. Dia argue. Allahu Akbar. Kan? Dia argue pun sampai tahap ni Quran ni betul ke? Kan bawa daripada dulu ni sampai sekarang ni. Boleh betul ke? Yang turun sampai ke kita yang tulis ni betul ke? Dia tanya. Ni yang main. Kan dia argue pun sampai tahap macam tu. Itu saya kata ni menghasilkan kepada mana? Kita nak cakap sesuatu yang keluar daripada mulut kita tu pun asas dia iman. Kan asas iman kita nak keluar nak argument Quran ni betul tak betul kita relax dulu kan semak dulu baru nak bercakap bukan boleh main cakap je dan setengah orang tengah marah dia cakap apa kan Tuhan apa Tuhan Allah apa Allah dia kata kan tengah marah kan itu kita dalam Islam diajar kalau tengah marah jangan bercakap duduk diam sebab bila marah menguasai kita ditakuti yang tadi ni keluar ni kan tengah pula orang pula apa kawan pula mai Allahu Akbar apa Allahu Akbar jam kan masalah kan itu masalah tu berkaitan dengan iman yang ni kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ciptakan semua ni alam ini dengan apa dengan iman kita beriman dulu kan kita beriman dengan iman kita hari ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'alna sirajan wahaja dalam Quran. Kita tak tahu, memang kita nampak lah zahir dia kita nampak matahari pagi ni. Kalau tak ada matahari Allah Ta'ala sebut kan malam, contoh benda ni malam matahari tak timbul lagi, kita baca siraj, matahari itulah lampu cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Kita beriman dengan Quran, kita percaya tak? Percaya lah sebab kita beriman. Nak pula benda ni Quran sebut, Quran bagi tahu matahari itu mengeluarkan cahaya, tenaga dan sebagainya. Zahirnya keluar matahari itu betul. Tak mau percaya lagi kah? Yang sang penciptanya, kalau kita tengok matahari itu pun hebat. Kan hebat, mampu mengeluarkan cahaya. Bukan cahaya dia, bukan macam lampu kita setakat ni je. Terang dalam ni je. Dia menerangi seluruh alam dunia. Pun kita rasa hebat, apatah lagi Tuhan yang menciptakan dia, sang pencipta yang menciptakan matahari itu lebih hebat. Kan? Apakah patut, soalan lagi, apakah patut kufur terhadap Allah? Apakah patut menolak segala pensyariatan Allah? Apakah patut kufur terhadap utusan Allah? Apakah patut kufur terhadap kalamullah? Ini semua persoalan ni. Yang akhirnya jawapannya yang akhirnya semua jawapannya kembali kepada tak patut. Kan? Tak patutlah jawapan dia. Allah Ta'ala bagi tahu dah, ni aku. Inilah aku. Apakah patut? Tak patut kan? Kan? Tak patut. Nampak? Dan seterusnya, dah habis masalah. Kalau sehari 2 ayat, sekali 2 ayat, bila nak habis ni? Kan? Seminggu 2 ayat.
Tak apa. Seminit boleh ya? Ya, insya-Allah. Kalau boleh saya nak habiskan pada ayat yang 16 ni sebab dia bersangkutan tadi. Bersangkutan pada matahari. Kita tengok betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa agungnya. Saya cepat sikitlah. Jadi di situ kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna, kita sambung pada ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan juga kami yang menciptakan, dan juga kami yang telah menurunkan minal mu'siran, daripada awan-awan itu, mu'sirah ma'an sajjaja, hujan yang lebat, hujan yang bercurah-curah, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok di sini. Dia asal daripada, kalau tengok dari sudut saintifik, contoh sains pula. Awan dia nak kumpul air, tengok caturan Allah Subhanahu wa taala, dia perlukan haba. Kan dia perlukan haba baru boleh air diserap naik ke awan, nampak? Perlukan matahari, sekiranya tengok tak ada matahari. Tu percaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir daripada sudut dalam, Allah Taala cerita ni detail sampai tahap macam tu. Tapi kalau kita baca pada zahir ni tak nampaklah. Oh, Allah Taala dia yang ciptakan hujan. Tapi kita tengok lagi kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, start daripada matahari tu. Kan? Start daripada mana? Kita tengok di sinilah. Aku nak syarah lebih lagi pakat balik pukul 2 belakang. Kan? Kat sini bahasa janji kat sini kan. Jadi wa anzalna hujan, jadi saintifik dia kaji betul tak? Ayat ni mana ada orang boleh tolak naik pitak gantung di hujan, di awan, tak ada. Kita pasang paip daripada bawah buh ke atas kan turun, tak boleh. Kan? Dia mesti ada satu ni, kan? Jadi daripada haba matahari tadi dia serak air naik sampai bertakung di awan, nampak? Serak naik, itu sains. Dibuktikan dengan sains. Kan benar ni? Gantung di awan, apa ni masuk dengan awan yang menturunkan kan hujan pada ayat, kan? Awan yang menturunkan hujan dengan perintah dan juga izin Allah Subhanahu wa taala, dia turun. Hujan. Kan? Nampak? Hujan dia turun. Hujan buatan tu saya tak tahulah. Kan? Itu pun saya pernah syarah dulu bab tu. Kan? Kita buat hujan ni hujan ni hak Allah Subhanahu wa taala tu kita buat, kan? Contoh kita nak tunjuk kita boleh buat tapi tak ke mana pun. Kan? Tak ke mana pun tak boleh lawan. Allah Subhanahu wa taala di sudut saintifik mungkinlah kajian, mungkin benda tu ada juga hasil dia. Kan? Sebab kita diberikan ilmu untuk kaji, tapi nak lawan kuasa Allah Subhanahu wa taala tak boleh lawan. Kan? Mungkin kita boleh buat hujan tempat tu saja. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan serata dunia. Tempat yang mana dia kehendaki. Putra Perdana hujan, Puchong tak hujan. Puchong hujan, Bukit Puchong hujan, kita tak hujan pun. Kan sini hujan lebat, rumah saya ada pun. Orang ke belakang tu ya. Kan tengok saya sini lebat lah, balik rumah tak hujan pun. Kan? Nampak? Jadi dengan hujan tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah Ar-Nuh. Yursilis sama'a alaikum midrara, kata Allah, kami turunkan hujan kepada kamu dengan lebatnya, rezeki kepada kamu dengan lebatnya, dengan apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Cuba tengok ayat 15. Kan? Dengan hujan tadi tu kita kata hujan ni rezeki. Kan? Dengan air hujan ni tadi, kan, sebab dia datang daripada mana? Haba matahari. Nampak? Haba matahari bawa naik air, takung dekat hujan, dilepaskan hujan turun balik ke bumi. Supaya apa? Hujan bukan saja nak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ta'lil, linukhrija bihi, kan, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan kami mengeluarkan, dengannya, nya tu apa dia? Hujan tadi, kami mengeluarkan habban, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Tu kalau kemarau kita masalah besar bagi kita. Tumbuh-tumbuhan pun jadi kering, tanah jadi kering, tak mau buat apa ni, pokok jadi mati, kan, tak mau berbuah dan sebagainya, kita tanam tak mau naik. Nampak? Jadi dengan hujan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan air hujan itu dikeluarkannya dengan biji-bijian. Maksud dia apa dia? Subur tanah, tanaman-tanaman kita apa dia? Subur semuanya. Biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan, berah yang kita makan tu jadi nasi. Pohon rambutan kita duk makan sedap, dia duk jual mahal depan ni. Durian musangking, udang merah apa semua, sekali beli sekali beratus sebiji. Kan? Beratus, betul tak?
udang merah beli tu dia. Kan? Depa kata sedap, tak tahu, saya tak pernah makan. Depa kata depa kata muzangking lah, apalah semua. Kan? Mahal. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala sebab hujan tadi, tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kata Allah Subhanahu wa taala disebabkan tumbuh-tumbuhan tadi subur kan, jadi kebun-kebun kamu subur dan juga orang panggil apa, rimbun. Maknanya kat situ rezeki. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu apa secara khususnya kepada tu musyrikin Mekah dulu kan, depa zaman dulu apa ni, perniagaan depa berasaskan apa, harta mereka berasas apa dia, kebun dan juga ternakan. Kan? Kebun dan juga ternakan. Tu Allah Taala mention kat sini. Kan? Hampa ni kebun hampa lebat pun, apa dia, tanaman hampa hebat pun, kan, buah hampa rimbun apa semua, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, bagi rezeki subur. Kan kat situ. Ternakan hampa dulu, ternakan orang panggil apa, berkembang biak hebat. Kan, dengan di situlah kamu dapat minum susu dia, boleh jual apa semua. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan apa dia, yang suburkan ternakan kamu. Jadi patutkah kamu menolak Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya untuk beriman kepada mereka? Kan? Patutkah? Di sini sesungguhnya tidak patut. Jadi hari ini kita ni rasa macam tak kena pada kita aja. Kan ayat ni, walaupun tak kena, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengetahui, makin kita mengenal siapa itu Allah, makin kita takut dan juga gerut, makin kita bersemangat untuk melakukan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab ikhlas ini susah nak dicari. Ikhlas bukan cipta-ciptaan tak. Kan? Kita boleh sebut je dengan mulut, aku ikhlas. Dalam hati tak ikhlas pun. Kan? Aku bagi ini ikhlas, kita sebut ikhlas. Buat ibadah ikhlas, belum tentu. Kan? Belum tentu. Ikhlas ni akan mencapai, salah satu jalan dia ialah dengan sebenar-benarnya kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana al-abidin as-salihin, mereka ini beribadah dan juga patuh pada persyariatan Allah Subhanahu wa ta'ala seikhlasnya kerana mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kerana mereka kenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat ni dululah kita berhenti, janji seminit lebih 6 minit ni, saya minta maaf banyak no. Kan? Jadi setakat ni dulu perbincangan kita pada minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, inna yaumal faslika namiqata. Pada minggu depan InsyaAllah kita akan bicarakan tentang hari kiamat. Kan, keadaan hari kiamat yang lebih hebat, kan, ujian dia yang lebih hebat, apa ni, ujian huru haranya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita semua yang hadir pada hari ini untuk kita hadir lagi pada minggu depan, insya-Allah, dengan mana kita tidak diuzurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita bincangkan hari ini mudah-mudahan bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, yang akhirnya juga kita semua yang ada pada pagi ini daripada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi yang baik tu, yang indah itu, yang hebat itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hina, yang keji, yang kurang, yang lemah itu semuanya daripada diri saya sendiri, dan juga yang terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa a'malana wa niyatana wa ruku'ana wa sujudana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal akhirah wa 'adzabil qabri wa 'adzaban nar wa syarri dunya wa syarri al akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna kama hafazta min ibadika as-salihin. Allahumma ihfazna kama hafazta min ibadika as-salihin. Allahumma ihfazna kama hafazta min ibadika as-salihin. Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah. Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah. Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.